أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis yang saya hormati, Puan Nusriati binti Mansur bersama kepimpinan Gemma Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada malam ini dalam perkongsian bab hibah. Dan pada kuliah yang lepas saya sudah kongsikan sebahagian daripada fatwa hibah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Selangor. Jadi hadirin hadirat sekalian, mungkin ada banyak persoalan hibah yang bermain di fikiran para hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah selepas ini boleh kita bersama-sama berkongsi insyaAllah. Mudah-mudahan yang boleh saya jawab, saya akan jawab. Yang tak boleh jawab, mungkin saya tangguh kemudian. Jadi hadirin hadirat sekalian, bagi menyambung kuliah pada malam ini, saya menyambung balik fatwa hibah. Saya kira saya dah kongsikan beberapa fatwa. Dalam ni ada 14 fasal. Pada malam ni saya sambung fatwa hibah di Selangor pada fasal yang ke-7, iaitu berkaitan dengan penarik balikan hibah. Penarik balikan hibah hendaklah dibuat semasa penghibah dan penerima hibah masih hidup. Hak untuk penarik balikan hibah tidak boleh dipindahkan kepada waris penghibah kerana waris penghibah bukan pihak-pihak dalam akad hibah. Jadi fasal yang ke-7 ini nak menyatakan bahawa fatwa di Selangor, jika pemberi hibah nak tarik balik nak tarik balik hibah, ini berkait saya ingat dengan fasal yang ke-6 fatwa ini, di mana penghibah boleh menarik pada asalnya orang yang telah menghibahkan hartanya tak boleh tarik balik. Ada kekecualian, iaitu hibah daripada ibu bapa kepada anak, nenek atau datuk kepada cucu, kepada anak ataupun cucu, tertaluk syarat-syarat yang dinyatakan dalam fasal yang ke-6. Jadi kalau nak tarik balik pun maknanya kedua-dua pihak masih hidup, dan hak untuk tarik balik ni tak boleh diberi kepada orang lain. Nak wakil pula kepada orang lain untuk tarik balik, tak boleh. Kemudian yang ke-8, hibah antara pemegang akaun bersama adalah sah sekiranya wujud hibah, wujud ijab dan qabul dan penguasaan penuh penerima hibah ke atas harta yang dihibahkan. Pemegang akaun bersama, ini mungkin berlaku biasanya suami isteri, suami isteri yang mempunyai akaun bersama di bank dan sebagainya, ataupun akaun bersama dalam takaful dan sebagainya. Jadi boleh hibah kepada antara satu sama lain lah, kepada pasangan. Ini hak milik bersama. Kemudian yang ke-9, hibah harta dalam gadaian adalah sah sekiranya harta yang dihibahkan dilindungi oleh takaful, seperti MRTT dan MLTT. Ini istilah yang biasa kita dengar. Saya pun sebenarnya tak dapat MRTT ni biasalah kita dengar. MRTT ni maknanya takaful yang kita ambil, maknanya bila berlaku kematian dikira harta yang kita hutang itu langsai.
Jadi yang dilindungi yang dilindungi dengan takaful MRTT atau MLTT atau mendapat keizinan daripada pemegang gadaian boleh dihibah ya. Contoh sekarang saya beli rumah ni rumah yang saya duduk kini adalah pinjaman kerajaan ataupun LPSA Lembaga Perumahan Sektor Awam dan dalam perjanjian ini ada takaful takaful iaitu MRTT yang melindungi sekiranya berlaku sekiranya saya meninggal dunia maka waris saya iaitu isteri saya dan anak-anak yang akan mendapat hak milik rumah ini secara teruslah dan seolah-olah rumah ini telah dilangsaikan walaupun mungkin ada baki lagi hutang ini takaful yang ada MRTT ni MRTT ni yang memberi jaminan maknanya rumah ni kalau berlaku kematian kepada saya maka dia kira langsailah tak ada hutang. Jadi bila tak ada hutang maknanya dah jadi milik penuh lah. Maka boleh dihibahkan, saya boleh hibah rumah ni sebab ada jaminan ada jaminan maknanya apabila berlaku kematian saya tadi ni maka dihibah kepada waris-waris saya, boleh buat yang dilindungi dengan MRTT. Ataupun kalau ketika saya hidup tadi saya hidup, saya nak hibahkan kepada anak-anak contohnya saya kena dapatkan keizinan daripada pemegang gadaian kalau maknanya seorang tu dia beli rumah dan rumah tu digadaikan kepada pihak bank untuk dapatkan pinjaman. Jadi untuk jika dia berhasrat nak hibahkan rumah tu kepada anak-anak maka kena perlu dapat keizinan daripada pihak bank dia nak tulis hibah di luar sana ramai ni banyak penulis hibah, penulis wasiat. Ini seolah-olah macam hibah bersyarat lah jadi maknanya bila berlaku kematian dia kata rumah ni dia nak hibah kepada anak-anak sedangkan di sana ada bank, ada pihak ketiga, bank yang menjadi pemegang gadaian seolah-olah rumah itu sebenarnya adalah dimiliki oleh bank sebab belum langsai lagi. Jadi kalau ada takaful MRTT tadi ni dan ada kebenaran daripada pihak bank untuk si fulan tadi menghibahkan kepada anak-anaknya jika berlaku kematian maka bolehlah dihibahkan Kalau tak dapat keizinan daripada pihak ketiga yang jadi pemegang gadaian tadi ni, pihak bank tadi, maka tak boleh hibah ini yang dinyatakan dalam fatwa di Selangor ni, fasal yang ke-9 Ada soalan ke? Salam sahabat-sahabat kita beri salam Kemudian hibah ke atas manfaat takaful adalah sah sekiranya ijab, ni fasal yang ke-10 fatwa ni. Hibah ke atas manfaat takaful adalah sah sekiranya ijab dan qabul telah disempurnakan. Penerima adalah beneficiary dan tidak tertakluk kepada hukum faraid. Kita ambil takaful dan bila yang sah dari segi hukum syarak dan biasanya bila kita ambil takaful ni kita ada letak penama kita ada letak penama ataupun beneficiary maknanya jika berlaku apa-apa kepada kita meninggal sebelum takaful itu matang sebelum takaful itu sampai tempoh matang maka manfaat takaful itu boleh dihibahkan kepada beneficiary tadi ni, orang yang kita namakan. Biasanya orang kita namakan isteri dan anak-anak lah yang biasanya ini sah boleh di segi hukum syaraknya sah mengikut fatwa di Selangor ni boleh dihibahkan
manfaat takaful itu, ya. Dengan syarat ada ijab dan qabul tadi, ya, ijab dan qabul yang telah disempurnakan. Ini mungkin syarikat-syarikat takaful sekarang ni rasanya banyak dah buat perkara yang semikian ini, ya. Itu fasal yang ke-10, ya. Jadi kalau maknanya hadirin hadirat sekalian yang dah ambil takaful, sama ada takaful keluarga ke, takaful daripada mana syarikat yang buat operasi, yang buat operasi mengikut hukum syarak, bukan yang konvensional punya, yang insurans konvensional tu mungkin ada tidak berdasarkan hukum syarak, Jadi jika kita ambil takaful Islam yang sah mengikut hukum syarak, dia betul ijab dan qabulnya, syarat-syaratnya mematuhi hukum syarak, maka manfaat takaful tadi boleh kita hibah, mengikut hukum syarak. Kemudian yang ke-11, hibah tanah yang tertakluk di bawah akta tanah kawasan penempatan berkelompok. Ini tanah felda, fasal yang ke-11 fatwa Negeri Selangor ni berkaitan dengan tanah felda. Boleh ke nak hibah? Dalam fatwa ni menyatakan adalah sah dengan syarat memenuhi rukun-rukun hibah serta mendapat keizinan daripada pihak berkuasa negeri, Baru-baru ini saya hadir satu bengkel bagi hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang diadakan di Putrajaya, saya hadir sekali, dibincang berkaitan dengan tanah felda ini. Sebenarnya tanah felda ini milik siapa? Pada hakikatnya tanah felda ini adalah milik pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa negeri, jadi orang yang sebab itu waris ataupun yang masuk tanah rancangan felda ni, dia tak boleh nak jual, tak boleh nak jual, tak boleh nak pindah milik tanah felda ni kecuali dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Ada sekatan dekat situ, Jadi kalau nak hibah pun, maknanya nak hibah kepada anak-anak ke sebagainya, maka hukum syarak membenarkan, dengan syarat memenuhi rukun-rukun hibah tadi ni, ada ijab qabul dan sebagainya, tetapi mesti mendapat keizinan daripada pihak berkuasa negeri, sebab hak mutlaknya nak kiranya tanah felda ni adalah milik pihak berkuasa negeri, sebab itu ada sekatan di situ. Jadi ini yang disebut dalam undang-undang felda, tanah felda ni, GSA, Group Settlement Act 1960, yang mensyaratkan yang sedemikian ni bagi tujuan maslahah ni ialah untuk menjaga kepentingan tanah felda ini supaya tidak terlepas kepada orang lain, Ada soalan dekat sini, Puan Embun tadi ni, Assalamualaikum Ustaz, kalau kita nak buat hibah untuk anak-anak kena tulis surat sebagai bukti dengan saksi adik-beradik, boleh ke? Jawabnya boleh dah, Puan Embun, yang mudah sekarang ni, Puan Embun dan juga hadirin hadirat sekalian, kalau nak buat hibah ni, nak buat surat hibah ni, boleh pergi ke Majlis Agama, Majlis Agama Islam. InsyaAllah Majlis Agama Islam boleh uruskan, dan di situ insyaAllah, sebab Majlis Agama Islam negeri, khususnya di Negeri Sembilan, kita dah tawarkan pun produk hibah. Kebetulan saya dilantik sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa mal. Ahli jawatan kuasa mal ni maknanya kita lah yang akan ada lebih kurang 5 ke 7 orang ahli jawatan kuasa yang dipengusikan oleh salah seorang daripada ahli majlis agama. Kita lah yang akan menilai semua produk-produk dan kita akan bincang semua perkara-perkara yang berkaitan dengan harta Majlis Agama Islam ni, termasuk produk hibah, zakat, wang zakatnya,
dan lain-lain lah, wasiat, fidyah, dan sebagainya. Jadi apa yang dipersoalkan oleh Puan Mun tadi boleh buat sebenarnya. Kita ada pilihan lah, sama ada nak pergi kepada penulis-penulis hibah ataupun penulis wasiat di luar sana yang ada syarikatnya, tetapi mungkin bayarannya mahal lah, lebih mahal lah, atau kita boleh pergi ke majlis agama, boleh. Kalau Puan Mun berada di Selangor, boleh pergi ke Majlis Agama Islam Selangor. Saya kira Majlis Agama Islam Selangor ni rasanya dia lebih advance lagi daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Saya ingat kita di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ni pun banyak mengambil contoh apa yang dilakukan di Selangor. Fidyah kena pergi pejabat agama juga. Fidyah ni bukan pejabat agama, sebenarnya di majlis agama, majlis agama, bukan pejabat agama. Di Negeri Sembilan pun sama. Antara hasil majlis agama ni ialah orang bayar fidyah, fidyah tak puasa dan sebagainya, dia bayar di majlis agama. Dia ada dia punya pegawai yang bertanggungjawab, mereka ni lah yang akan tolong kira sekali berapa banyak jumlah fidyah ni yang nak kena bayar ni, kalau tak bayar, kalau tak puasa dah bertahun-tahun dulu, contohnya ada tertinggal masa kita muda-muda dulu, tertinggal puasa dan sebagainya, nak bayar fidyah boleh, tak ada masalah. Ada pegawai di Majlis Agama Islam, mereka akan bantu kita untuk mengira, mengira kalau maknanya banyak tahun tertinggal tu banyaklah, Majlis Agama, suami saya baru meninggal jadi kami nak bayarkan fidyah untuknya. Boleh puan, boleh berurusan di Majlis Agama. Mereka akan tolong, akan bantu. Saya ingat dengan dengan fee yang berpatutan lah. Cuma kiraan fidyah ni dia ada lah. Dia yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing, kiraan fidyah, satu hari berapa ringgit tu telah ada kiraannya. Tak boleh bayar fidyah kepada orang perseorangan, sebab kita dah ada majlis agama. Inilah kalau boleh, maknanya jangan pergi orang perseorangan lah, walaupun mungkin ada hukum yang mengharuskan, tapi oleh kerana kita dah ada pihak berkuasa agama, kena bayar fidyah ni di sebaik-baiknya di majlis agama lah, okey. Saya teruskan lagi, ini perkara fasal 12 tadi, fasal 11 tadi berkaitan dengan tanah felda. Kemudian fasal yang ke-12 fatwa ni, hibah melalui pemegang amanah, adalah sah kepada mana-mana penerima hibah, termasuklah kanak-kanak di bawah umur, orang yang tidak sempurna akal dan orang kurang upaya, dengan syarat rukun-rukun hibah dipenuhi. Ini maksudnya, sekarang contohnya kita ada anak kurang upaya, sebagai contohlah, ataupun anak yang masih di bawah umur, di bawah umur, kita pun mungkin tak berapa sihat dan sebagainya, jadi kita khawatir anak-anak kita ni yang kurang upaya, yang masih di bawah umur, nanti tidak terbela nasib dia. Jadi kita ambil keputusan nak hibah harta kita kepada anak-anak kita ni, yang masih bawah umur ataupun tak sempurna akal ataupun kurang upaya, ada kecacatan dan sebagainya. Boleh. Tetapi mesti dibuat melalui pemegang amanah. Ni kita boleh lantiklah, lantik orang yang sebagai pemegang amanah. Boleh buat, dipanggil, dia ada dua akad lah. Yang pertama akad hibah, dan yang kedua kena buat lagi satu dipanggil surat ikatan amanah. Itu melantik pemegang amanah lah. Sekarang ni dibuat kalau yang ni di inilah, di peraturan Mahkamah Sivil lah, melantik surat ikatan amanah melalui peguam-peguam yang bertauliah, boleh. Dari segi hukum syaraknya sepatutnya dilantik ialah wasi lah, wasi iaitu penjaga bagi harta dan juga anak,
anak dan harta ni boleh dimohon di mahkamah syariah, untuk mengurus, menjaga, menjadi pemegang amanah bagi harta dan juga bagi anak yang kurang upaya tadi ni ataupun yang tak sempurna akal, Apa tujuan dia ialah supaya nanti sampai masanya, bila kita yang memberi hibah ni contohnya meninggal dunia, dalam masa terdekat kita dah meninggal dunia, aksiden atau sebagainya, jadi pemegang amanah ni lah ataupun wasi ni lah yang bertanggungjawab, untuk menjaga harta yang kita tinggalkan tadi ni sampailah anak-anak tadi ni dewasa, boleh mengurus harta dia sendiri kalau anak bawah umur lah, tetapi bagi anak yang mungkin yang kurang upaya, maknanya yang pemegang amanah ni dia bertanggungjawab lah untuk mengurus harta dan juga memastikan anak-anak yang kurang upaya tadi ni ataupun tak sempurna akal tadi ni mendapat pembelaan dia, diberi nafkah dia dan sebagainya, tetapi pemegang amanah tadi ni ataupun wasi tadi ni dia akan dapat upah lah. Dia adalah persen dia, upah dia, bagi tujuan dia menjadi pemegang amanah ataupun penjaga bagi kanak-kanak ataupun orang anak kita yang kurang upaya tadi ni atau yang tak sempurna akal tadi ni. Dia ada kiraan dia, ada kiraan-kiraan dia lah, Ini yang ini pun berlaku sekarang ni di luar sana, ada industrinya, ada pemain-pemain industri yang bertanggungjawab ni untuk menulis surat ikatan amanah, menulis hibah bersyarat dan sebagainya, ada di luar sana. Cuma sekarang ni yang ini sama ada ditawarkan juga oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, saya tak pasti, tetapi hadirin hadirat sekalian bolehlah, boleh berurusan, boleh dulu bertanya dan sebagainya. Saya mencadangkan kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, inilah antara yang sepatutnya dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri sebagai pihak berkuasa utama negeri. Jadi saya kebetulan dilantik sebagai salah seorang ahli jawatankuasa. Saya telah pun memberikan nasihat saya lah kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Inilah antara perkara-perkara yang perlu dimainkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk membela nasib orang Islam dalam negeri tersebut, bertindak sebagai wasi ataupun pemegang amanah, sebab Majlis Agama Islam ini adalah pihak berkuasa utama negeri, dalam hal ehwal agama Islam. Ini disebut dalam undang-undang pentadbiran agama Islam di negeri-negeri. Jadi sama je, sama ada Negeri Sembilan ke ataupun lain-lain negeri, Majlis Agama Islam ni memang bertanggungjawab, memang bertanggungjawab sebagai pihak berkuasa utama negeri. Jadi kalau maknanya sebab itu bila pembahagian pusaka contohnya kan, bila pembagian harta pusaka dibahagikan antara waris-waris, kemudian tu harta pusaka tu tak habis dibahagikan, maka dia akan balik kepada Baitul Mal, Baitul Mal yang berada di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Di sebalik itu pula, jika ada pihak-pihak yang tak dapat nafkah, anak ni contohnya tak ada waris-waris dia yang mampu memberi nafkah kepada dia, maka Baitul Mal yang berada di bawah Majlis Agama Islam Negeri ini bertanggungjawab menyara, memberi nafkah kepada anak-anak orang Islam yang tidak ada penjaga yang boleh memberi nafkah kepada dia. Tak ada ahli keluarga, kaum kerabat dia yang boleh memberi nafkah. Maka di situ juga akan jatuh tanggungjawab tu balik kepada Baitul Mal yang duduk di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Boleh faham dia ada timbal balik dekat situ. Jadi balik kepada hibah tadi ni, melalui pemegang amanah bagi anak yang di bawah umur, anak kurang upaya, anak yang tidak sempurna akal,
Jadi boleh dilantik pemegang amanah bagi anak-anak yang dalam keadaan yang tersebut, ya. Kemudian fasal yang ke-13, Fatwa Negeri Selangor ini, hibah wang simpanan atau unit amanah, ya, adalah sah sekiranya harta yang dihibahkan ditentukan kadarnya, ya. Ni wang simpanan sama dalam bank ataupun unit amanah, ya. Unit amanah ni apa dia? Unit amanah saham, ASB. ya, ASB. ASB, lagi apa lagi, ya, Tabung haji. tabung haji, mungkin juga termasuk KWSP, ya. Selalunya Jadi KWSP ada penama, Ustaz. ya, mungkin KWSP bukanlah, ya. Unit tabung amanah ni, tabung ni biasa tabung haji kan, tabung haji, ASB, ya. Jadi boleh kita hibahkan, ya. Boleh dihibahkan dan dengan syarat ditentukan kadarnya. Ini menurut fasal yang ke-14, Fatwa di Negeri Selangor ni, ya. Kita ada mungkin Ustaz, boleh tak kita bagi sama rata boleh. untuk Tak ada anak-anak kita? Macam kita ada tanam 2 ekar. Macam Ya, setengah ekar seorang, setengah ekar seorang. boleh. Macam tu. Boleh, tak ada Tak masalah. adalah perempuan 1/4, lelaki 3/4. Tak ada buat macam tu, boleh? Boleh. Masa kita hidup ni nak bagi banyak mana pun boleh, puan. Ya. Okay. Tapi bila kita dah tak ada, yang itu yang kena ikut faraid tu ya? Ya, betul. Ya. Terima Jadi, kasih, Ustaz. tujuan hibah ni maknanya kalau kita ada hasrat untuk bagi anak-anak ni sama rata, dengan jalan hibah ni lah caranya. Ya. Cuma saya ingatkan semula pesanan guru saya, ya, Profesor Dr. Ismail Abu Hassan, Universiti Islam Antarabangsa, dia kata dalam menjalankan hibah ni kita kena tengok juga. Kita kena tengok juga jangan sampai memecah belahkan hubungan kaum kerabat kita. Ya. Contoh tadi anak, kita kata kita ada 10 orang anak. Kita nak bagi harta tu sama rata semua. Ya. Sedangkan mungkin ada anak yang ke-7 tu, ya, dia susah, ya. Kerja pun kerja biasa-biasa saja, ya. Kerja ambil upah, ya, tak ada pendapatan tetap dan sebagainya. Itu pun kita kena ambil kira lah, ya. Ini nasihat saya lah, ya. Nasihat saya berdasarkan pandangan guru saya, Profesor Dr. Ismail Abu Hassan, pensyarah kanan di UIA waktu saya mengaji dulu lah, ya. Waktu saya buat master dulu, ya. Dia pesan begitulah, ya, dalam paper dia berkaitan dengan hibah ini. Jadi maknanya kalau kata anak kita tu ada lebih kurang sama saja ataupun kita berpendapat tak ada masalah kalau kita nak bagi sama rata, jadi tak ada masalah lah kalau kita nak bagi sama rata, ya. Cuma kita itu ingat kita keluarga masing-masing lah, yang tahu, ya, yang tahu keadaan keluarga masing-masing itu, ya. Dan yang sebaiknya lah, ya, mungkin kita boleh kumpulkan anak-anak ni, kita bermesyuarat dan juga kita nyatakan hasrat kita, ya, untuk bagi sama rata tu. Itu adalah jalan yang terbaik lah, ya. Dan kita minta maknanya anak-anak ni redha meredai lah, ya. Sebab itu hajat kita. Contoh, ya. Jadi biasanya anak-anak ni akan meraihkan, ya, hasrat ibu bapa yang nak bagi sama rata, ya. Ya, jadi dengan jalan mesyuarat keluarga ni, insya-Allah rasanya tak ada masalah, ya, insya-Allah, ya. Okey. Ustaz, saya nak Ya. tanya satu, Ustaz. Ya, sila. Macam abang saudara saya, dia dah meninggal tapi dia ada harta, dia wasiatkan untuk, kiranya dia tukar nama lah untuk anak angkat dia. Ya. Tapi macam abang dia tak setuju. Jadi harta tu kiranya budak tu tak tahu tempat di mana. Lepas tu dia tak berhubung lah dengan keluarga abang saya tu.
Itulah saya nak tahu. Hasil tu kalau abang saya tu abang yang pertama ambil, berdosa tak Ustaz? Allahu Rabbi. Okey. Sekarang harta tu milik siapa? Harta tu sebenarnya milik arwah abang saya, abang nombor 2. Tapi dia dah wasiatkan pada anak angkat dia sebab masa dia sakit anak angkat dia jaga. Okey. Tapi abang nombor 1 tu macam marah lah. Dia kata kenapa bagi kat orang lain, dia kata. Wasiat tu kadar dia lebih tak daripada 1/3 daripada keseluruhan harta abang yang nombor 2 ni? Sebab dia orang semua bagi sama rata. Sebab dia tanah dia tu ada rumah sewa. Faham soalan saya ni. Puan, kadar yang nak diberi kepada anak angkat tu lebih tak daripada 1/3? Maksudnya lebih sebab bahagian dia. Lebih lah tu. Kalau macam katalah dia ada tanah 1 ekar. 1 ekar tu dibagi. Diwasiatkan untuk, rasanya dia dah buat perjanjian lah. Harta lain dia arwah ni? hidup tu, dia dah buat hibah hasilnya. Tak, fahamkan soalan saya ni Puan. Daripada keseluruhan harta arwah, harta abang nombor 2 ni, harta yang dia nak bagi wasiat kepada anak angkat itu lebih tak daripada 1/3 daripada keseluruhan harta dia? Rasanya tak tahulah, dia ada rumah lepas tu ada tanah tu. Okey, tak apa saya jawab ya. Jadi menjawab persoalan Puan Embun tadi ni, yang pertama nak pastikan harta milik siapa ya. Sekarang harta tu adalah milik arwah abang dia yang nombor 2 ya. Dan arwah telah buat wasiat untuk beri sebahagian harta dia kepada anak angkat. Ya, sebab anak angkat ni yang bela dia. Boleh sah wasiat tu menurut hukum syarak. Orang lain tak boleh petikai. Dengan syarat harta yang nak diberi kepada anak angkat tadi ni, arwah tadi ni nak bagi pada anak angkat dia, tidak boleh lebih daripada 1/3. Boleh wasiat ni kepada anak angkat ni maknanya maksimal 1/3 sahaja. Ya. Kalau ada pertikaian, maka boleh dibawa ke mahkamah. Ya, mahkamah lah yang akan tentukan ya, kalau kata abang nombor 1 tadi ni pertikai. Ya, abang arwah ya, tadi pertikai wasiat arwah ni, boleh bawa ke mahkamah supaya ditentukan wasiat itu sah ke tak sah mengikut hukum syarak ya. Tapi dia dah pakai lawyer Ustaz. Siapa yang pakai lawyer? Abang yang nombor 2 tu dia dah pakai lawyer. Dia mengatakan bahagian dia tu dia bagi ke anak angkat dia. Maknanya kena bila jadi kita tanggungjawab orang hidup ni lah. Kalau dia dah buat dengan lawyer tu maknanya dah ada proper wasiat dibuat. Wasiat yang dah dibuat mengikut undang-undang ya. Dan cuma nak dipastikan mengikut hukum syarak tu dipenuhi ataupun tidak. Biasanya peguam ni dia tahulah ya. Nak memenuhi hukum syarak tu tak lebih daripada 1/3 daripada harta arwah. Itu syarat dia ya. Dan mesti dikuatkuasakan selepas arwah meninggal dunia. Jadi kalau dah lantik peguam, maknanya peguam itu bertanggungjawab tu. Peguam tu bertanggungjawab memanggil waris-waris dan mengisytiharkan wasiat yang telah dibuat oleh arwah kepada si Fulan tadi ni, pada anak angkat tadi. Itu yang abang dia marah sangat tu. Dia bagi tahu dekat anak angkat dia tu. Tak boleh marah sebab ini hak. Itu hak arwah. Hak arwah ni kita pun siapa-siapa pun boleh buat wasiat ni. Ya. Cuma buat wasiat kepada waris tak boleh lah. Anak angkat boleh. Kepada orang lain, kepada persatuan, kepada mahad tahfiz, kepada sekolah. Kita nak wasiat harta kita boleh, tak ada masalah. Syarat tadi jangan lebih daripada 1/3. 1/3. Kalau kata dia wasiat tu sampai hampir setengah harta, tak boleh lah. Yang cuma boleh dilimitkan juga. Kalau nak laksana wasiat tu dilimitkan kepada maksimal 1/3 sahaja. Sebab dia dah guna peguam, mestilah peguam tahu kan? Ya. Jadi abang yang nombor 1 tadi ni sepatutnya dia tak ada hak nak marah. Sebab kita yang hidup ni wajib hukum dia menunaikan wasiat arwah. Sebab arwah telah berwasiat. Ini perkara yang wajib dilaksanakan ya.
Selain daripada wajib kita uruskan pengkebumian dia, selepas pengkebumian itu wajib kita langsaikan hutang-hutang dia. Yang kedua, wajib kita laksanakan wasiat dia. Ini wajib hukum dia, ya. Kalau tak buat berdosa ni. Ya, berdosa kita, ya, kalau kita tak laksanakan wasiat si mati, ya, arwah tadi ni. Semua waris berdosa kalau wasiat tu tak dilaksanakan, ya. Dengan syarat maknanya pelaksanaan wasiat tadi dilaksanakan mengikut hukum syarak, ya. Saya rasa dah jelas kot jawapan saya tu. Ada soalan lain ke? Yang lain? Oh. Hadirin hadirat yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sekarang saya dalam keluarga saya seorang je perempuan. Okey. Lepas tu ibu saya masih hidup lagi. Ya, ya. Tak banyak pun barang emas, sikit je kan. Ya. Tapi dia cakap dengan saya masih hidup. Sekarang ni lah dia kata segala barang emas ni hak engkau. Dia kata tak payah bagi orang. Lepas tu macam mana Ustaz, sebab saya ada abang je, 5 orang adik-beradik lelaki. Macam mana Ustaz? Okey. Kalau ibu nak hibah barang kemas ni, dia kena bagilah. Apa syarat hibah tadi? Ada 4 syarat. Tapi Ustaz dia tak, saya katalah mak kena bagi tahu abang-abang yang lain. Tapi dia kata tak apa, dia kata ini memang hak engkau. Dia cakap macam tu. Macam mana Ustaz? Sekarang barang kemas tu ada pada siapa? Pada saya Ustaz. Dia dah bagilah. Maknanya dah sah dah hibah tu. Yeah? Tapi saya takut Ustaz sebab saya sebab barang mahal adalah harta yang boleh dibahagikan kan. Betul. Ya. Jadi lelaki ni bila sebut bab emas ni, masyarakat kita ni pada umumnya dah faham dah emas ni orang perempuan punya, ya. Di segi inilah urufnya ataupun pada kebiasaannya, ya. Orang lelaki tak boleh pun nak pakai emas, ya. Cuma ialah kadang-kadang ada orang petikai lah nilai emas tu, ya. Kalau jadi pusaka maknanya orang lelaki pun ada hak, ya. Jadi sebaiknya mak ni kalau masih hidup maknanya beritahulah adik-beradik lelaki yang lain, ya. Ni hajat mak, maknanya barang kemas mak ni mak bagi kepada adik perempuan kamu lah, ya. Kena cakap macam tu. Jadi adik-adik beradik lelaki ni, abang-abang ni tak boleh petikai, ya. Sebab tak sebut juga macam mana Ustaz? Mak pun macam takut juga sebab adik-beradik lelaki tu ramai Ustaz. Macam takut juga nak cakap, cuma cakapkan saya seorang. Saya cakap mak kena sebut, saya cakap macam tu lah. Tapi dia tak sebut. Kalau jumlah dia tu banyak, eloklah disebut dah, ya. Kalau kata jumlah dia tu sikit sangat, ya, itu saya ingat itu terpulanglah, ya. Yang sebaik-baiknya dia kena sebutlah, ya. Jadi supaya tak berlaku ungkit-mengungkit kemudian hari, ya. Tak ada masalah nak sebut, ya, sebab orang lelaki dia pun dia faham, dia pun takkan orang lelaki nak pakai emas, ya. Haram hukum dia kan, ya. Ustaz takut isterinya yang bercerita. Oh, ya, faham. Itu sebab tu. Ya, betul pandangan Puan Embun tadi tu, ya, sebab takut isteri pula yang ungkit, ya. Jadi eloklah, ya, Puan Melati, ya. Pujuk mak ni maknanya beritahulah adik-beradik, ya. Mungkin masa raya nanti ke, ya, masa kenduri ke, ya. Bercerita. Boleh, ya, insya-Allah, saya ingat jelaslah jawapan saya tu. Sebab tadi ni saya kira pada pandangan saya, sebab mak ni dah bagi pun emas pada Puan Melati tadi, maknanya dah sempurna dah akad hibah tu. Maknanya sekarang ni emas tu dalam pegangan ataupun dalam penguasaan Puan Melati. Itu maksud qobat tu. Syarat, antara syarat utama hibah ni telah berlaku qobat, ya, pindah milik ataupun penguasaan barang tadi ni ataupun emas tadi ni telah berlaku, ya, dah diberi pun kepada Puan Melati. Maknanya akad hibah ni dah sempurna dah, ya. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain ke daripada yang lain-lain? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Hibah tu nak kena buat surat ke apa? Macam mana?
Ya, yang sebaik-baiknya Puan Puan, terima kasih Puan Zainab ya. Yang sebaik-baiknya ada hitam putih lah ya, hibah ni ya, yang sebaik-baiknya. Ataupun sekurang-kurangnya yang sebaik-baiknya ada saksi lah ya. Disunatkan ya, ada saksi supaya tak menimbulkan fitnah di kemudian hari ya. Tapi ya. Kalau kalau apa buat surat saksi, buat surat tadi buat tapi hibah berjalan apa yang menguruskan harta tu wakil pada anak. Tak berapa jelas lah Puan Zainab, tak berapa dengar. Apa buat surat melalui kena ada peguam lah kalau nak buat surat tu kan kalau tu. Itu yang saya nyatakan tadi, sebaik-baiknya saya cadangkan supaya dibawa ke Majlis Agama Islam. Dibuat di Majlis Agama Islam, di situ akan diuruskan insya-Allah cukup syarat-syarat menurut hukum syarak. Kalau nak buat di luar ni, pemain-pemain industri tadi ni, yang penulis hibah, penulis wasiat, yang sebahagiannya memang peguam lah ya. Syarikat-syarikat di luar sana tu. Yang pertama bayarannya agak tinggi. Kalau kita banyak duit tak ada masalah, pergi je lah ya. Kalau kita nak mengurangkan kos, kos perkhidmatan tadi tu, saya cadangkan lebih baik kita pergi ke Majlis Agama Islam yang berdekatan lah ya. Okey. Jadi kalau misal kata kita dah senaraikan apa-apa yang kita nak, tukar nama anak ke apa semua, jadi kita serahkan pada anak yang memang dia dah biasa buat benda ni semua. Dia berhubung dengan peguam dia semua. Jadi macam tu anak yang urusan ke macam mana besok? Dia sebagai wakil apa? Wakil apa ya? Ya, boleh. Boleh. Pemegang amanah. Ya. Kalau maknanya kita percaya bahawa anak ni jujur, ya, tak ni lah, tak belot kepada adik-beradik yang lain, tak ada masalah, ya. Sebab ya hadirin hadirat sekalian, kita je yang tahu ni anak-anak kita macam mana, ya. Tahu. Yang mana kita boleh amanahkan, yang mana kita kurang percaya, kita je yang tahu, ya. Jadi kalau kata kita rasa ragu-ragu, kita lantiklah pihak lain, tak ada masalah ya. Menjadi pemegang amanah. Selepas diberitahu semua dengan anak-anak lah semua ni apa perkara ni. Ya. Sebaiknya itulah sebaiknya perkara kalau kita nak bagi harta ni, sebaiknya kita berundinglah anak beranak. Bercakap daripada hati ke hati. Supaya tak ada anak yang rasa mungkin dia kecil hati ke, ya, mentang-mentang aku tak sekolah tinggi katakan, ya, tak minta pun pandangan aku. Contoh ya. Ini berlaku, ini biasa berlaku. Betul. Ini kadang-kadang mentang-mentang lah aku kerja buruh kata, ya. Adik-adik lain pandang sebelah mata je, contoh ya. Ini semua perkara yang kita kena ambil kira, ya. Semuanya darah daging kita kan. Okey, betul. Ini perbincangan ya sama. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan keluarga tu yang terbaik lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, ada lagi? Ustaz. Salam ya Puan Zarina, sila. Ya, nak tanya, dia macam ni tau. Masa hidup suami saya, dia ada bercakap lah satu kereta ni nak bagi kat anak saya. Ya. Lepas tu, masa dia bercakap tu, kawan saya ada 2 orang. Tu abang saya dengan kakak ipar lah. Jadi saya nak tanya, benda tu boleh terpakai ke sebab dia tak ada hitam putih, cuma bercakap mulut ni. Ya. Dia balik kepada yang kita dah belajar ni berkaitan dengan hibah. Yang pertama, hibah ni kena ada lafaz, ya. Yang ni maknanya ada ijab qabul, ya. Ada ijab qabul, ada saksi, ya. Yang mustahak sekali, itu dia dah lafaz tu ijab lah tu. Ya, lafaz terimanya berlaku ke tidak? Itu satu hal, ya. Anak ni terima ke tidak? Lafaz qabul dia. Anak saya dia kata dia nak lah kereta tu. Okey. Kemudian berlaku qabat ke tidak? Berlaku qabat ni macam mana kalau dalam konteks kereta tadi ni dia bagi kunci kereta pada anak ni?
kereta ni memang ada di rumah lah. Memang dia kata macam senang cerita macam ni lah. Saya isteri nombor 2. Yang nombor 1 ada lagi anak. Jadi anak dia yang ada anak dia yang separuh tu anak tahu benda ni. Jadi masa nak buat belum buat pesaka lagi. Jadi bila nak buat pesaka, saya katalah anak saya bercakap bab-bab ni lah kan. Jadi benda ni macam mana saya pun confused pasal anak dia yang ada yang satu tu anak dia kata dia nak beli kereta tu. Jadi saya pun macam macam mana nak bercakap dengan si abang dia lah. Kata kereta ni abah dia cakap kata nak bagi dia ke adik kan. Okey. Inilah puan ya. Tu saya kata tadi tu. Yang pertama kalau boleh buat perbincangan keluarga tu yang terbaik lah. Ya, antara pihak yang satu lagi dengan pihak kita ni, dan ditegangkanlah hasrat arwah tadi ni untuk beri kereta kepada anak ni, ya. Segi hukum tadi ni itulah saya kira isu dia tadi isu qabat lah tu. Maknanya penyerah milikkan kereta tadi tu dah berlaku ke belum kepada anak ni. Kalau maknanya masa arwah ni hidup, dia dah bagi kunci kereta ni kepada anak ni pun dah pakai dah kereta ni. Memang anak duk pakai lah, bawa pergi kerja apa semua. Kat situ mungkin dah saya tak boleh nak nak putuskan betul-betul tak boleh, ya. Yalah. Nak putuskan nak bagi hukum kat sini memang tak boleh lah. Sebab kat situ mungkin ada kesamaran. Kat situ yang boleh putuskan kena bercara di mahkamah. Untuk mengelakkan bercara di mahkamah ni, sebaiknya ialah perundingan tadilah. Dengan diterangkan kepada keluarga satu lagi bahawa arwah ni dah pesan nak bagi kereta kepada anak tadi ni. Dan pakai, ya, dah terima, dah pakai. Jadi kita highlightkan maknanya arwah ni nak hibah kereta tu kepada anak ni. Kalau berlaku pertikaian, maknanya pihak satu lagi mempertikai, maka tak ada jalan lain lah. Kalau anak ni nak juga kereta ni, maknanya kena disahkan hibah tu di mahkamah. Mahkamah lah menentukan. Bila kalau kata mahkamah, bila bercara di mahkamah nanti maknanya mahkamah sahkan berlaku hibah kepada arwah tadi, kepada anak tadi ni, maka pihak sana tak boleh pertikai lah. Saksi-saksi pun kena ada lah tau. Ya, betul. Saksi kena ada, ya. Kita sebab ada saksi tu. Seolah-olah kes tu kelihatan kuat lah. Cuma saya tak boleh bagi jaminan hukuman, tak boleh lah. Itulah yang nak tanya kan, takut saat lagi bila kita ada buat apa tuntutan pesaka apa semua benda ni berbangkit kan. Itulah sebaiknya tu nasihat saya dirundingkan keluarga. Dia bawa juga saksi-saksi itu untuk mengesahkan. Mudah-mudahan lah bila kita berunding keluarga ni, insya-Allah lah. Kita pun nak arwah tu aman kan, tenang. Ya, betul. Jaganya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Nah. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Puan Aisyah. Ya, saya Datuk. Kesenambungan daripada cerita-cerita ni. Dulu pun saya dah tanya tapi tak lengkap. Saya faham tentang apa yang Datuk kata tadi, ada 4 perkara, pindah milik kan, obat, lepas tu lafaz ijab kabul, saksi. Satu lagi tu apa Ustaz? 4 perkara. 4 perkara sebenarnya: pemberi hibah, penerima hibah, penerima, ijab kabul. Ijab kabul. Okey. Sekarang ni syarat tadi tu. Okey. Syarat tu saya dah kena pasti. Apa yang saya tak tanya Ustaz, tak tanya Datuk itu. Semua kita dah buat persetujuan anak beranak semua, sebab benda pun ciput Ustaz, tak banyak kan. Kalau nak bayar lebih bayar lah pula daripada amda yang kita nak bagi kan. Cuma walaupun dia ciput tapi dia cukup dibagi-bagikan kepada 5 beradik macam tu. Jadinya masalahnya
dia ada hibah yang bersyarat pula sebab saya masih memerlukan menggunakan barang kemas tu semasa hidup ni. Ya, ya. Jadinya saya dah beritahu adik-beradik, anak-anak semua, anak-anak semua bersetuju. Lepas tu saya dan Datuk ada beritahu hari tu kalau saya nak cari saksi pun boleh, adik-beradik saya sendiri pun boleh jadi saksi. Okey, saya dah uruskan. Cuma saya nak tahu apa isi dalam kandungan dokumen saksi tu, Ustaz? Okey. Ini saya bacakan sikit ya. Ya. Kalau ni hibah bersyarat ni ya. Umumnya ya, ni yang kita hasil daripada bengkel hibah yang kita buat baru ni ya. Antara perkara lah umum. Syarat yang dipersetujui itu mestilah mematuhi perkara-perkara berikut. Yang pertama, perkara yang disyaratkan mestilah sesuatu yang tidak mustahil ditunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat tersebut mestilah ditentukan dengan jelas. Dengan jelas. Tadi contohnya tadi maknanya mak nak pakai barang kemas ni sehingga mak meninggal dunia. Kan jelas kan? Syarat contohnya. Ya? Dan tak mustahil tadi tu nak ditunaikan kan? Kemudian syarat itu juga hendaklah tidak menyalahi etika dan undang-undang. Ya? Ini syarat-syarat umum lah. Ya? Tidak menyalahi etika dan undang-undang. Rasanya kalau setakat puan nak pakai barang kemas tu sampailah dia ke akhir hayat puan, rasanya tak ni lah. Ya? Tak menyalahi mana-mana undang-undang pun, ya? Tak menyalahi etika. Ini 3 perkara lah yang telah kita persetujui dalam resolusi kita, kita bincang berkaitan dengan hibah tempoh hari. Ingat jelas kot ya? Ya, jelas. Alhamdulillah. Jadi kalau ada saksi tu cantik lah. Ya? Cuma saya nak tanya apa isi kandungan dokumen saksi tu? Dalam saksi tu dia nak menurunkan tanda tangan dia menjadi saksi semua, dokumen yang dia nak kita nak ceritakan dalam saksi. Dokumen apa ni? Kandungan dokumen ni maknanya setakat dia berkata saya bersetuju dengan saya dah mengetahui dokumen dia ada format standard dia puan. Ya, dia ada format standard dia, maknanya persetujuan yang dicapai di antara ahli keluarga tadi ni siapa yang ni kan? Di antara siapa dengan siapa? Di antara puan dengan anak-anak lah, maknanya. Persetujuan kedua pihak lah. Puan pihak pertama, anak-anak pihak kedua. Ya. Jadi kemudian dinyatakan syarat-syarat tadi tu. Kemudian di bawah tu barulah ya bagi memeterai perjanjian persetujuan tu ditandatangani di hadapan siapa, saksi pertama, saksi kedua, tu baru lengkap kat situ. Dia ada format dia tu puan ya. Boleh ni kalau itu tapi kalau kita buat kita sama keluarga je boleh cakap itu sajalah kan. Itu kandungan dia. Maknanya yang mustahak ada nama pihak pertama puan, pihak kedua dengan anak-anak, lepas tu disebut perjanjian ni dibuat pada berapa hari bulan, ya, berapa hari bulan berapa, tahun berapa di antara pihak puan sebagai pihak pertama dan pihak kedua anak-anak dinamakan semua. Dan terma-terma persetujuan adalah seperti berikut. Contohnya kan tadi 1, 2, 3 tadi tu. Apa ni, itu boleh tambah sendiri syarat-syarat tu, tak ada masalah. Ya. Kemudian disaksikan oleh siapa di bawahnya. Ringkas saja, ya. Kalau susah sangat kita jadikan harta paraik je lah. Okey. Alright. Okey, terima kasih Datuk. Boleh buat, tak ada masalah. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Ada soalan lain ke? Okey. Puan Sarimah ni ada tanya ni. Boleh ke jika nak PM Ustaz untuk mohon pandangan Ustaz tentang pembagian harta yang ada pada anak-anak jika Ustaz izinkan? Ni. Berkaitan dengan pembagian harta yang ada pada anak-anak. Ya. Puan Sarimah ni. Kalau boleh berkongsi di sini lebih baik kot ya Puan Sarimah ya. Nantilah insya-Allah ni.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mohon pandangan Ustaz lah. Sebab Ya, saya tak buntu nak buat pembahagiannya macam mana. Ya. Sebab hartanya bukannya banyak. Ya. Ada barang kemas sikit, lepas tu ada tanah, ada Ya. rumah kedai. Jadi anak ada 7. Masya Macam Allah. macam mana nak agihkan? Jika boleh PM lagi. Saya bagi nasihat secara umum saja boleh ya Puan ya? Cuba. Ya. Okey. Terima kasih kepada ni Puan Salimah ya, yang pembagian harta. Seperti yang saya nyatakan tadilah ya. Yang pertama, harta tu milik kita ya. Harta tu milik kita. Kemudian yang kedua, anak-anak kita ni kitalah yang tahu ya. Kitalah yang tahu tentang anak-anak kita ya. Yang ketiga, kita dah boleh agak dah. Kita bila kita mengetahui PL anak-anak kita ni, jadi kita pun dah tahu kenapa bergaung suara saya. Sama ada kita nak bagi harta semasa kita hidup ataupun lebih baik kita tinggalkan menjadi harta pusaka, itu kita je yang tahu. Ya. Kita je yang tahu. Ya. Sebab itu mungkin jalan yang terbaiknya ialah perundingan dengan anak-anak lah. Ya. Perundingan dengan anak-anak. Ya. Saya sendirilah ya. Saya bagi contoh saya sendirilah. Semasa arwah bapa saya hidup, kita tak pernah pun bincang ya, tak pernah pun bincang berkaitan dengan harta pusaka ni ya. Harta pun memanglah tak banyaklah ya. Ada tanah di beberapa tempat itu saja ya. Tanah kebun kan. Jadi bila tak ada perbincangan itu, bila arwah bapa saya meninggal dunia, maka kami adik-beradik ya, kita berbincanglah dari hati ke hati dan bersepakat ya, memberikan keseluruhan harta tu kepada mak saya yang masih hidup sampai sekarang ya. Cuma ialah sekarang ni mak saya masih hidup lah, umur pun dah 83 tahun ya. Umur mak saya ni 83 tahun, tua dah. Tapi alhamdulillah masih sihat. Cuma adalah ya, sekali-sekala mak saya ni bercerita lah ya, ni tanah ni nak bagi siapa, yang tanah ni nak bagi siapa, adalah peruntukan masing-masing tu ya. Jadi saya pun tak bagi apa-apa pandangan lagi pada mak saya ni ya, setakat ni ya. Jadi saya ingat ini satu perkara yang mustahak jugalah kita bincang ya. Mungkin kita mungkin mak saya ni dia melihat mungkin kan anak yang ni macam ni perangainya ya, anak yang ni begini ya. Jadi itu kita hormat pandangan orang tua kita lah ya. Kita hormat pandangan orang tua kita. Tinggal lagi masa yang sesuai lah. Mungkin kita boleh cari masa yang sesuai untuk berbincang adik-beradik dan kita beri peluang ya kepada mak kita untuk menyatakan hasrat dia. Ya, mak nak macam mana ya. Ini saya lah ya. Jadi macam di keluarga saya ni pun saya sedang ni lah, maknanya menanti masa yang sesuai lah ya, untuk sebab mak ni dah menyatakan hasrat dia dah ya. Jadi saya pun berpandangan mungkin ada baiknya kami adik-beradik ni berkumpul dan berbincang dan memberi peluang kepada mak ni nak menyatakan hasrat dia macam mana ya. Sebab dia pun umur dah 83 tahun ya. Nak hidup pun mungkin tak lama lagi kan ya. Jadi mungkin ada hasrat itu. Ini mungkin cara yang terbaik lah ya. Ini pada pandangan saya ya. Mungkin di pihak keluarga hadirin hadirat sekalian yang lain mungkin ada pandangan yang berbeza ya. Sebab dalam Al-Quran pun disebut ya, wasyawirhum fil amri.
ya, hendaklah kamu bermesyuarat ya untuk memutuskan sesuatu perkara. Ya, sebab betul bermesyuarah, berunding ini adalah satu jalan terbaik. Apa berlaku bila berunding? Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila telah putus rundingan itu, telah putus mesyuarat itu, maka bertawakal 'ala Allah. Kena laksanakan. Lebihnya tawakal 'ala Allah. Maknanya bila kita ada perbincangan, perundingan keluarga, dah capai persetujuan, semua dah memberi pandangan daripada hati ke hati, dah mencapai persetujuan nak dilaksanakan, selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Quran ajar pada kita. Jadi saya ingat itu pandangan saya lah setakat ini ya, kepada Puan Sarimah tadi dan juga kepada semua, ya, termasuk diri saya sendiri. Ya, jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala dah beri jalan kepada kita dalam Quran. Tinggal lagi kita nak laksana tak laksanalah ya. Tinggal lagi kalau kita ada pandangan lain, kita nak biarkan, maknanya biarlah, maknanya mereka nanti pandailah ya, nak difaraidkan ataupun dibahagi menurut harta pusaka. Itu tak ada masalah juga ya. Ini sebab pembagian pusaka ni pun memang telah ditentukan dalam Al-Quran ya. Cuma kita ada pilihan-pilihan lain lagi semasa hidup ini ya. Kalau maknanya kita nak bagi awal, ada jalan dia yang telah ditunjuk oleh hukum syarak. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya, orang Negeri Sembilan, Ya. orang lelaki tak dapat harta ya? Sudah. Ini persepsi yang silap tu, ya. Okay. Puan Embun ya. Dia begini puan. Bila orang lelaki tak boleh dapat harta ni tak betul, ya. Dia istilah dia harta dapatan tinggal, harta bawaan kembali, harta carian bagi. Tu dia punya kata bidalan pepatihnya, adat pepatihnya. Ya. Apa maksud dia? Harta dapatan tinggal. Kalau orang lelaki luar daripada Negeri Sembilan ataupun sesama orang lelaki dalam Negeri Sembilan kahwin dengan orang perempuan Negeri Sembilan. Jadi dalam adat pepatih ni biasanya dulu ni, bila kahwin orang lelaki pergi duduk di rumah perempuan tu. Di Negeri Sembilan ni begitu adatnya dulu, ya. Maknanya bila lelaki tu kahwin dengan seorang perempuan di Negeri Sembilan, dia akan duduk di rumah pusaka, rumah orang perempuan itu, rumah isteri dia. Jadi apa kata bidalan? Apa kata hukum adat pepatih? Harta dapatan tinggal. Bila dia nikah di rumah, dia pergi ke rumah perempuan tu, duduk di situ, berumah tangga di situ, beranak pinak di situ, harta dapatan tinggal. Apa yang dia dapati ada waktu dia nikah tu, dia dapati waktu tu, rumah tu macam itulah rupanya. Ya, pokoknya, buah-buahannya di sekeliling rumah semua ada. Contohlah. Jadi, andai kata berlaku perceraian, harta dapatan tinggal, dia tak belah. Ya. Dia kalau dia datang situ, harta yang dia dapati ada di situ, dia tak boleh ambil, bawa balik. Tak boleh. Jika berlaku perceraian. Ni yang orang salah faham ni, kalau bercerai kata balik selai sepinggang ni. Walhalnya yang disebut, walaupun dia cari Ustaz. tak habis lagi. Saya penerang saya tu tak habis lagi. Ni baru harta dapatan. Maknanya apa-apa harta yang dia dapati memang dah ada di situ. Mana dia boleh bawa balik kalau berlaku perceraian? Itu yang pertama, harta dapatan tinggal. Harta bawaan kembali. Apa yang dia bawa tadi, dia kahwin duduk, dia pergi duduk rumah pusaka perempuan tadi ni. Apa yang dia bawa? Dia bawa kereta, apa lagi dia bawa? Contohnya, ada harta yang dikembangkan. Dia renovate rumah tu, contohnya kan. Dia bawa. Dia boleh claim. Dia boleh claim balik. Kereta dia boleh bawa balik kalau berlaku perceraian tadi ni. Ya. Yang dia renovate rumah tu, dia boleh boleh tuntut balik harta sepencarian ya, bila bercerai. Itu bawa harta bawaan yang dia bawa.
kembali. Dia boleh bawa balik. Boleh tuntut balik. Harta carian bagi. Itu yang kedua tadi, harta bawaan kembali. Harta carian bagi. Maknanya sepanjang tempoh berkahwin sampai bercerai tadi tu, apa yang beli? Beli perabot, apa lagi? Beli rumah lagi satu. Contohnya beli rumah lain lah, bukan yang tu rumah pusaka perempuan punya, kan dia kahwin duduk di rumah perempuan tu. Beli rumah lain, beli saham, beli kereta, apa lagi? Apa harta yang beli dalam tempoh perkahwinan? Apa kata perbindalan kata? Harta carian bagi, samalah harta pencarian. Mahkamah akan tentukan mengikut takat sumbangan. Jadi dah nampak kan? Ada 3 perkara tadi. Harta dapatan tinggal. Kalau kita kahwin orang 9, apa-apa harta yang kita dapati kat rumah mak mentua kita tu, kita tak boleh bawa balik. Itu harta asal yang ada di situ. Memanglah kita tak boleh bawa balik. Harta bawaan kembali yang kita bawa, kita boleh bawa balik. Kereta kita bawa, kita renovate rumah kita, maknanya kita bawa harta kita lah tu. Kita renovate rumah, renovate dapur, ruang tamu. Kita boleh tuntut nilai dia. Harta carian bagi. Nampak 3 tadi kan berbeza-beza tu. Jadi tak betul lah katanya kalau orang lelaki 9 ni tak boleh mewarisi harta. Tak betul. Boleh nampak penerangan saya? Saya harap jelas lah penerangan saya. Okey. Sebab tu dulu saya di masa saya di UAE, saya berbahas dengan pensyarah saya. Dia kata adat pepatih ni bercanggah dengan hukum syarak. Saya kata kat mana bercanggahnya? Saya pun terangkan 3 perkara tadi tu. Harta bawaan kembali, harta dapatan tinggal, harta carian bagi. Jadi profesor saya tu baru dia dah faham tu, betul lah kata. Sebab mufti pertama Negeri Sembilan, Syekh Ahmad almarhum mufti yang pertama Negeri Sembilan menyatakan adat pepatih tidak bercanggah dengan hukum syarak. Ada soalan lain ke tadi tu? Yang last dah pukul 10:18 dah. Ustaz, hibah ni banyak soalan Ustaz. Oh, hibah tadi tak habis lagi ke? Okey. Dah pukul 10:18 Sambung minggu depan masalah timbul. Boleh insya-Allah. Okay, boleh. Tapi saya harap tadi penerangan saya tadi tentang apa ni kaedah di Negeri Sembilan ni yang 3 perkara tadi tu saya harap dia dapat difahami lah. Jelas sangat. Faham jelas sangat. Sebelum ni tak dapat penjelasan. Alhamdulillah. Dah nampak kan? Alhamdulillah. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya ingat saya berhenti sini dululah kot InsyaAllah nanti saya ingatkan malam ni habis dah bab hibah ni. Ingat ada mungkin satu sesi lagi nanti insyaAllah kita cuba habiskan dengan persoalan-persoalan daripada hadirin hadirat sekalian. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini dapat menjelaskan sedikit kekaburan kita berkaitan dengan hibah, termasuk juga tentang adat pepatih tadi tu wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis.